Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 5. Okey, hari ini cikgu akan sambung lagi pembelajaran kita di bawah tajuk pembuatan sabun daripada minyak dan tindakan pencucian sabun. Okey, sekarang kita teruskan. Kita lihat terus tentang proses pembuatan sabun. Okey, nama proses pembuatan sabun dinamakan proses saponifikasi. Nama proses pembuatan sabun dinamakan proses saponifikasi. Okey, dekat bawah ni adalah contoh ataupun kalau di dalam makmal ini kita akan buat eksperimen macam ni di mana kita akan buat betul-betul buat kita boleh hasilkan sendiri sabun di dalam makmal. Okay, macam mana nak hasilkan sabun? Okay, ini ialah dia punya cara, langkah-langkah kerja untuk hasilkan sabun dan juga proses-prosesnya sampailah kita dapat sabun. Okay, yang pertama kita lihat mula-mula apa yang kita gunakan untuk hasilkan sabun ialah minyak kelapa sawit ataupun juga minyak sayuran, apa-apa jenis minyak sayuran. Maksudnya minyak daripada tumbuhan. Okey. Minyak ini dipanaskan perlahan-lahan. Okey, dipanaskan perlahan-lahan bersama dengan natrium hidroksida. Okey. So, natrium hidroksida ni ialah sejenis alkali. Okey. Dan dicampurkan kemudian dikacau menggunakan rot kaca. So ada dua benda yang kita akan panaskan, minyak kelapa sawit dan juga alkali namanya natrium hidroksida. Okey, yang kedua, garam ataupun natrium klorida. Okey, garam biasa ataupun natrium klorida. Okey, jadi garam klorida ni ialah garam biasa yang kita makan hari-hari, masukkan dalam kita punya masakan. Itu ialah natrium klorida. Okey, kemudian natrium klorida ditambah ke dalam campuran. Okey, natrium klorida ditambahkan ke dalam campuran. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, kenapa diberitahu kat situ kenapa natrium klorida ini ditambahkan ke dalam campuran yang dipanaskan tadi. Okey, natrium klorida ni tadi dia berfungsi untuk mengurangkan keterlarutan sabun. Dia boleh mengurangkan keterlarutan sabun yang terbentuk. Okey, seterusnya nombor 4. Campuran dididihkan dan dibiarkan sejuk. Okey, kalau kita tengok kat sini ada visual, ada gambar. Okey, kalau kita tengok kat sini ada gambar. Kita gunakan apa? Okey, yang pertama sekali kita gunakan minyak kelapa sawit sebanyak 10 cm padu. Kemudian kita gunakan 50 cm padu larutan natrium klorida. Campurkan, kemudian dipanaskan di dekat dalam ni. Okey, dipanaskan. Kemudian campurkan dengan natrium klorida dan juga seterusnya dikacau. Dikacau. Setelah selesai dengan proses yang pertama, langkah yang pertama, proses yang kedua ialah kita nak dapatkan hasilnya. So kat sini apa yang ada di sini akan dituras. Apa yang ada dekat dalam sini kita akan turas di sini. Setelah kita turas, kita akan dapat apa? Kita akan dapat ada sisa dekat sini. Akan ada sisa-sisa kat sini. Yang inilah yang kita namakan dia sebagai sabun. Bukannya, ramai pelajar salah faham. Mereka semua ingat ini yang sabun. Sebenarnya bukan. Yang sabun ialah dekat bahagian corong turas ni. Itu ialah sabun. Sabun yang kita hasilkan adalah dalam bentuk pepejal. Sabun yang kita hasilkan ini dalam bentuk pepejal. Okey, seterusnya.
Campuran dituangkan melalui corong turas. Okey, dicampur dan dekat sini lagi ada satu lapisan. Okey, dekat sini kita akan letak, kita bukan turas macam tu je. Macam biasa kita akan letak apa? Kita akan letak kertas turas dekat sini. So dekat sini corong turas, letak kertas turas, barulah kita tuangkan campuran yang kita dah buat di atas tadi. Okey, dan seterusnya kita selalunya ada step yang tak ditunjukkan dekat sini. Okey, setelah kita turas, kita akan letakkan dekat atas satu kertas kertas turas. Alamak. Okey, kita letakkan dekat atas satu kertas turas, letak dekat sini. Lepas tu kita tekan dengan satu lagi kertas turas yang lain. Lepas tu kita keringkan. Ini step yang seterusnya, diletak dalam kertas turas, kemudian ditekan lagi dengan satu yang lain. Kita kepitkan dia. Kita letak kat dalam kertas turas, kemudian kita kepitkan dia kuat-kuat dan kita keringkan. So yang kita dapat, sisa yang kita keringkan tu tadi adalah sabun. Sabun yang terhasil. Okey, ni dia. Kat sini ada juga ditunjukkan, dia kata sisa yang terdapat di atas kertas turas dibilas dengan air dan dibiarkan kering. Okey. Seterusnya step yang ini ialah nak tunjuk dia punya apa? Dia punya ujian. Betul ke apa yang kita dapat tu adalah sabun? Okey, apa yang kita ambil, ujian yang kita buat, selalunya kita akan ambil apa? Kita ambil sisa tadi, kemudian masukkan ke dalam air yang banyak. Lepas tu kita akan goncang. Okey, selalunya proses ni kita jarang kita buat dalam beaker. Selalu kita akan masukkan dalam apa? Kita akan ambil satu ni namanya apa ni? Tabung uji. Letak air sikit, lepas tu masukkan sabun kat dalam ni. Lepas tu kita buat apa? Goncang. Bila kita goncang, dan kita kalau misalkan selepas kita goncang, okey, nanti selalunya dia akan keluar buih-buih kat sini yang menunjukkan bahawa sabun itu adalah sabun. Sebab salah satu sifat sabun apa? Kita akan nampak Kita akan nampak ada buih. Itu antara satu sifat sabun. Yang kedua, kita nak uji dia, letakkan dekat tangan dan kita rasa dengan tangan, bukan rasa dengan lidah. So itu satu daripada jenis pemerhatian. Pemerhatian ni bukan sahaja dengan mata. Pemerhatian boleh dengan lidah, pemerhatian boleh dengan telinga, pemerhatian boleh dengan bau, pemerhatian boleh dengan rasa. Okey, jadi dia rasa licin, tapi berasa licin kat sini bukan kita rasa dia dengan lidah, tapi disentuh dengan tangan. Step yang ini kita namakan sebagai kita uji dia. Okey, dan sebenarnya kita sedang membuat apa? Sedang membuat pemerhatian. Kan kita buat pemerhatian dengan merasa dia, dengan membuat pemerhatian dengan sentuhan tangan. Kalau bisa kata, seperti yang kita tahu, sabun ni rasanya licin. Dekat tangan rasa licin, kemudian bila kita goncang dengan air, dia akan menghasilkan buih. So itu antara sifat-sifat sabun. Itu ialah ujian yang kita lakukan kepada sisa yang terhasil di sini tadi. Okey, yang ini ialah persamaan perkataan bagi proses pembuatan sabun. Okey, persamaan perkataan ni selalu ditanya jugalah, selalu terutamanya dalam kertas 1. Okey, dalam kertas 1 soalan objektif. Okey, so persamaan perkataan ni ialah minyak sawit ditambahkan dengan natrium hidroksida, hasilnya, yang ni kita belum bincang, baru ni kita jumpa, garam, natrium asid lemak, gliserol dan juga air. Garam, natrium asid lemak ni nama panjangnya, ataupun nama singkatan dia, kita akan dapat sabun kat situ. Dan gliserol ni ialah dengan air ni kita dapat dekat sini. Dekat sini. Ini ialah gliserol dan juga air. Yang ini ialah nama lainnya ialah garam, natrium asid lemak ataupun sabun. So itu ialah macam mana kita nak hasilkan sabun di dalam makmal. Okey, cikgu teruskan lagi.
kita pergi pada struktur molekul sabun. Okey, struktur molekul sabun ni dia ada dua bahagian. Okey, yang pertama bahagian kepala dan yang kedua ialah bahagian ekor. Okey, bila melukis struktur sabun memang gambarnya macam ni. Okey, macam ni cara kamu tulis molekul struktur molekul bagi sabun. Okey, untuk kepala. Kepala ni nama lain dia ialah kepala ionik ataupun kita kata hidrofilik. Dan bahagian ekor kita namakan dia sebagai ekohidrokarbon ataupun hidrofobik. Okey. Kita katakan kepala ialah hidrofilik dan ekor adalah hidrofobik. Okey, kenapa kita bagi nama dia hidrofilik? Kenapa kita namakan dia sebagai hidrofobik? Okey, so hidrofilik tu maksudnya ialah cinta air ataupun dia suka dengan air. Okey, dia sangat suka dengan air. Itu sifat dia lah, hidrofilik. Dan apabila dia suka dengan air, dia akan boleh larut dalam air. Okey, bahagian ekor pula dinamakan sebagai hidrofobik. Dekat dalam ni dia tak tuliskan kenapa nama hidrofobik. Okey, hidrofobik maksudnya dia adalah dia berlawanan dengan cinta air, suka. Fobik, apa dia fobik? Fobia kan? Fobik tu macam fobia. Fobia apa? Suka ke tak suka? Dia tidak suka pada air. Senang cakap macam tu kan? Tidak suka air. Bila dia tak suka air, okey, bahagian ekor ni dia adalah rantaian hidrokarbon dengan ikatan kovalent. Kalau hidrofilik larut dalam air, hidrofobik pula dia larut dalam grease ataupun lemak, ataupun senang kata dia akan larut pada kotoran. Okey, dia larut pada kotoran pada baju kita ataupun pada tangan kita kan. Okey, so itu ialah structure bagi ataupun struktur bagi molekul sabun. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kita tengok apa? Kita nak tengok macam mana sabun ini bertindak balas. Okey, ataupun macam mana sabun ini bertindak membersihkan kotoran pada pakaian ataupun pada apa-apa sahaja yang dicuci menggunakan sabun. Okey. Jadi right. Kita lihat. Okay, cikgu lukiskan. Cikgu cuba terangkan pada kamu sedaya upaya cikgu. Okey, harapnya kamu faham. Okey, sekarang ni macam mana cara tindakan sabun ni? Okey, dalam sini kamu tengok ada air. Air cikgu nak letak warna apa? Air cikgu letak kuning. Dalam ni ada air. Sampailah kat garisan ni ada air, tapi cikgu tak lukis sebab kat situ ada bulat-bulat tu. Bulat-bulat tu apa? Bulat-bulat tu ialah itulah dia punya molekul sabun tadi. Ini ialah molekul sabun. Okey. Macam yang kamu tahu tadi, molekul sabun dia ada apa? Dia ada kepala dan dia juga ada ekor. Tadi cikgu dah bagi tahu yang kepala dia apa? Yang kepala dia dia suka ataupun cinta air. Yang ekor dia fobia pada air ataupun tak suka air. Senang cakap macam tu tak suka air. Sebab tu bila sabun dimasukkan ke dalam air, dia akan tertongging macam ni. Sebab yang suka air yang kepala. Okey, jadi bila masukkan sabun dalam air, apa yang dilakukan oleh sabun ialah dia akan mengurangkan tegangan pada permukaan air. Dia mengurangkan tegangan pada permukaan air. Okey, sebab tu kalau kamu tengok bila baju dalam keadaan kering, kadang-kadang kamu curah dengan air dia macam lalu saja. Dia tak akan membasahkan baju. Kenapa? Kerana macam cikgu cakap tadi, kerana air tadi dia ada tegangan. Air tu ada tegangan. Jadi sebab tu bila dia terkena pada baju, dia tidak
baju tu tak basah pun. Dia hanya lalu je pada pakaian. Jadi itu adalah satu fungsi sabun di mana dia mengurangkan tegangan pada permukaan air dan dia menggalakkan pembasahan kain. Okay, so jelas ke situ. Yang kedua, okay, so yang kedua kat sini kita pergi pada pula. Yang kedua kita tengok kat sini ada pula kain. Okay, pada kain ini ada apa di sini? Pada kain ada apa di sini? Yang benda ni apa ni? Ini ialah kotoran. Ini ialah kotoran yang melekat pada atas kain. Ni tadi kat sini kan air kan. Cikgu letak warna yang sama. Atas ni ialah air. Kemudian dekat bawah ni ialah kain. Jadi kotoran melekat pada kain. Okey. Kalau kamu tengok sekarang, sabun ni dia dah terbalik ke atas. Kita ambil warna yang lain. Sabun ni dia dah terbalik ke atas. Kenapa dia terbalik ke atas? Macam yang cikgu cakap tadi, yang kepala dia suka air, sebab tu dia ke sini kan. Dia suka air, dia ke atas. Dan dia punya ekornya tadi, dia akan larut dalam grease ataupun kotoran. Ini yang kita namakan dia sebagai ni grease ataupun kotoran. Okay, grease ataupun kotoran pada pakaian. Okay, jadi yang ekor tadi dia akan larut dalam pakaian, dalam kotoran ataupun grease ataupun minyak. Yang kepala dia akan larut, yang ekor tadi dia akan larut pada grease atau kotoran, dan yang kepala dia akan larut dalam air. Sebab tu kita tengok kat sini dia punya gambar struktur dia ke atas. Sebab air kat sini. Yang ni ke bawah kenapa? Sebab air di sini. Itu saja. Okey, seterusnya bahagian hidrofobik molekul sabun akan larut. Ni macam cikgu cakap tadi. Yang bahagian hidrofobik akan larut dalam grease. Manakala yang hidrofilik pula dia akan tertinggal dalam air. Okey, itu step yang pertama. So saya harap kamu faham. Okey, yang ketiga, C. Okey, kita lihat apa yang berlaku. Dua bahagian molekul sabun ditarik oleh air lalu mengakibatkan grease terkeluar daripada permukaan kain. Okey. Jadi apa nak cerita kat sini? Senang je sebenarnya. Dua bahagian molekul ditarik oleh air lalu mengakibatkan grease terkeluar daripada permukaan kain. Okey. Okey, macam ni maksudnya apa? Masa ni okey, macam mana nak cerita? Dia punya gambar ni dia sebenarnya hanya menunjukkan bahawa masa ni bila macam nak tunjukkan macam mana kotoran itu tertanggal. Macam mana kotoran tu tertanggal di mana? Okey, kita tengok pada yang D lah terus. Kita terus tengok pada D. Okey. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Okey, dekat sini, dekat bahagian kepala ni. Okey, bila kita bilaskan dia, kita gosokkan dia. Okay, gosokkan ataupun kita ambil berus, kita gosokkan dia. Apa yang berlaku ialah nanti bahagian kepala akan terangkat. Bila bahagian kepala terangkat, maka bahagian ekor pun akan terangkat sekali. Bila kamu cuci tu, dia akan gerakkan kain tu tadi yang terkena kotoran. So bila kepalanya terangkat, salah color. Bila bahagian kepala tadi kita gosokkan, dia terangkat ke atas, maka yang ekor pun terangkat. Bila ekor terangkat, maka kotoran tadi juga akan terangkat sekali. So itulah dia punya cara dia. Okey, sekali lagi cikgu terangkan dekat bahagian ni di mana bahagian kepala kan tadi dia suka air. Okey, cikgu labelkan kat sini, label ni tak ada. Kan dia suka air kan. Yang ini adalah kain kan.
Okay, yang kepala ni tadi kan dia suka air. Bila dia suka air, bila kita dia gosok dia, kepala ni nak ikut air. Kan? Dia akan terangkat ikut air. Okay, kepala ni pula, dia bercantum dengan apa? Dia bercantum dengan ekor. Okay, kepala tadi dia bercantum dengan ekor. Bila kepala tadi terangkat, kan? Kepala tadi terangkat, ekor pun terangkat sekali. Bila ekor pun terangkat sekali, maka kotoran ini pun akan terangkat sekali. So macam berangkai-rangkai lah ni, kan? Dia berangkai-rangkai macam benda yang kamu tarik paling hujung, yang paling hujung kamu tarik, bawahnya tertarik, dan yang lain-lain pun terikut sekali naik ke atas. Okay, sekali lagi, kepalanya tadi terikut air, dia terangkat nak ikut air, ekor pun terikut dengan kepala, dan kotoran tadi juga akan terangkat. So dia akan keluar daripada permukaan kain. Okey. Seterusnya kita pergi pada yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali ialah kita lihat oleh kerana bahagian kepala molekul sabun adalah bercas negatif. Dia kata kepala molekul sabun bercas negatif, maka molekul grease akan menolak antara satu sama lain dan dia tidak akan melekat pada permukaan kain itu. Okey, so itulah dia yang terakhir sekali. Okey. Dan dengan demikian, apabila dibilas dengan air, titisan kecil grease turut dibuang, titisan kecil akan dibuang bersama. Okey, so faham kat sini kepala molekul sabun tadi kan bercas negatif kan. Jadi kat sini okey, bila dia dah digosok-gosok, kat sini kan dia dah terangkat kan yang sebelah, daripada sebelah pergi sini dia akan angkat kotoran tadi. Dan okey, apa maksud yang diceritakan tadi? Semua kepalanya ni semuanya adalah bercas negatif. Bila dia bercas negatif, dia akan menolak antara satu sama lain. Sama juga cerita dia macam getah tu. Dia menolak antara satu sama lain. Bila dia dah menolak antara satu sama lain, dia tidak akan lagi terlekat pada permukaan kain. Jadi tak adalah kotoran tu akan kembali semula melekat pada kain. Okey. So itu adalah bagaimana tindakan sabun dan akhirnya kain ini akan jadi bersih. Senang saja sebenarnya. Okey, so itu adalah tindakan sabun. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat lengkapkan buku kerja kamu sambil kamu dengar video saya, sambil kamu lengkapkan buku kerja kamu. Okey, muka surat 76 dan 77. Okey, selengkapkan. Okey, bermula daripada bab ni. Okey, cikgu nak semua orang berikan laporan pada cikgu, PM cikgu. Okey, nombor cikgu kamu ada dalam grup kamu tu, ada nombor cikgu. Okey, jadi cikgu nak semua orang nombor cikgu kamu hantar beritahu bahawa kamu dah siapkan buku kerja kamu. Bermula daripada muka depan sampailah muka habis. Okey, sampailah habis. Okey, dan cikgu nak kamu beritahu cikgu sejujurnya. Okey, jujurlah bagi tahu cikgu yang kamu dah siap. Jadi nanti naik sekolah maknanya bab bahagian kesebatian karbon ni kita dah selesai. Kita dah selesai. Kita tak akan ulang lagi bab ni. Bahagian bab ni. Sebab kita lama lagi kan. So nanti naik sekolah kita akan dah habis dah bab ni. Okay. Jadi cikgu nak untuk hari ini. Okay, untuk hari ini kamu siapkan kerja kamu. Kalau boleh, cikgu nak kamu snap gambar dan kamu semua hantar pada cikgu menunjukkan bahawa kamu dah siap buku kerja kamu. Kamu dah siapkan buku kerja kamu. Okay, itu sebagai buktilah yang kamu dah siap, dah selesaikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana memberikan masa, mengambil masa untuk mendengar. Okey, untuk
laporan kamu dah siap ke belum tu, cikgu berikan kamu masa sampai malam ini pukul 9 malam. Pukul 9 malam kamu hantarlah laporan pada cikgu. Kalau tak hantar tu maksudnya kamu belum buat. Nanti naik sekolah kamu sendiri yang akan susah kalau kamu tak siapkan. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar dan terima kasih kerana menyiapkan kerja. Okey, tahniah bagi mereka yang siapkan kerja. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat belajar.